Selamat datang dan selamat kembali ke rancangan di Confox Podcast. Ya. Suara macam low pagi. Betul. Nampak mata kau pun very low je. Very low, ya. Your hair also low. Low. Everything low lah. Low in vitamins in the eyes or what? Vitamin, tapi fat burn dah makan lah kan. Of course. Jadi bila dia dah membakar lemak tu jadilah energi. Tapi memang betul saya cakap. Betul. Kau bawa pasal energi ni, aku dah nak masuk seminggu aku makan fat burn. Energetic kan. Alhamdulillah. Tu pasal tengok mata dah tahu dah putih sikit. Dah putih sikit dah. Daripada dulu kuning-kuning. Mata dia kau tak kuning. Kira berkeladaan. Daripada hari ni kita ada tetamu yang datang ke studio. Betul. Kita bersama the one and only yang travel satu dunia. Kira orang kat Malaysia ni semua dah tahulah, dah kenal Dah dia siapa. kenal, yes. Terus sekali kita bersama siapa? Aku tak nak cakap ID ni memang minat dia. Kita bersama dengan abang-abang Red TV. Yeah. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah. Kalau kita cakap pasal Red TV ni, kita tahu dekat korang aktif dalam YouTube kan. So memang kita ada tengok jugalah video-video korang buat dengan dari dulu tu kita nak tanya macam mana korang start sebenarnya ni? Tapi sebelum tu kita bersama dengan Saifunang. Oh ya. Saifunang dan juga Excited je rasa. dan juga Akmal Ashraf. So AA dengan SN. AA dengan SN lah. Kita panggil SN lah senang. AA bukan Aaron Aziz. Bukan. Saudara dia Aaron Aziz tengah. Jadi macam mana korang start di Red TV ni? Okey, pada mulanya memang kita sebenarnya travel ni memang travel benda yang kita suka. Semua orang suka makan, semua orang suka travel. Okay. Betul. Jadi bila kita travel kita makan. Jadi benda tu kita go along together. Itu yang mulanya kita travel sendiri shock semua tu kan. Kita nampak benda cantik pun wow seorang-seorang, lepas tu kita cerita dengan orang pun tak nak percaya. Jadi kita lah buat video. Buat video memang tak ada alasan lah orang tak percaya apa yang kita tengok tu. Kira ada bukti lah. Dalam masa yang sama sebenarnya kita ni daripada keluarga besar RPWP, kita duduk secara community. Dalam tu ada ramai anak-anak. Apa? RPWP, Rumah Pengasih Warga Prihatin. Dia macam orphanage lah. Tetapi kita nak bawa anak-anak ni sampai beratus-ratus orang ni tak cukup kapal terbang. Betul. Jadi kita ambil video tadi tu, lepas tu kita tayangkan dekat dalam TV dalaman. Dia macam internal TV lah. Jadi dia jadi macam education TV. Wow. Sebab kita orang tak ada mencarut-mencarut. Tapi kalau mencarut kita censored lah. Dan tak masuk dalam video. Tapi bukan tak pandai mencarut. Boleh tapi lah. dia tidak ke dalam TV. Tapi mencarut tu adakah satu hobi ke bagaimana? Kurang saja. Tapi aku nak tanya sikit pasal Red TV. Kerja kira mencarut je. Tak boleh tau. Abang. Terus sekali. Aku cuma nak tanya Red TV. Aku memang to be transparent. Aku tak pernah tahu pun pasal Red TV ni. Okay. Don't get hurt about it, you know. Don't get hurt. Tapi aku cuma nak berterima kasih kepada Abang Osman sebab pasal dia yang membuat kita tahu pasal Red TV. Yes, betul. Dan apa ni aku cakap, aku nak tanya korang lah. Bila Red TV ni senang kata ni dibina ni, ditubuhkan tahun berapa tu? Dia betul-betul kita develop Red TV ni semasa pandemik. COVID. Exactly. Sebelum ni kita focusing kepada Facebook development. Kita punya media social platform. So bila kita pandemik tu kita nak maintain relevant lah dalam kita punya industri. Okay. So that's why kita create kita punya YouTube channel Red TV. Tapi time pandemik tu tak boleh travel apa? Itu yang best je pasal kita travel belakang rumah kita je. Serius lah. Tapi bukan belakang rumah yang macam 5 jam. Jauh sangat tu. Tapi kita duduk di daerah Hulu Langat. Kita tak boleh keluar daripada, bila ada fasa yang kita boleh keluar daripada rumah, iaitu 2 minggu saja lockdown. Lepas 2 minggu tu kita boleh keluar tapi tak boleh merentas daerah. Tapi daerah kita ada banyak waterfall. I see. Itu yang orang minat tu, waterfall. Sejengkal je. Sama juga dengan kita. Kita buat podcast ni pun masa COVID juga kan. Pandemik lah. Pandemik Bila juga. kita mulakan. Banyak Kira sebaya develop je. during pandemic juga lah. Betul sekali. 2021. Pandemik ni memberikan kita idea dengan semangat untuk buat konten contohnya. So korang pun sama jugalah. Sama. Tapi aku nak tahu juga sorry Acap dalam Red TV ni berapa ada kira dalam teammate tu ada berapa total? Berapa orang? Okey, kita tanya AA. Silakan AA. Tapi sebelum korang cakap tu,
Saiful Nang ni kira dalam Rai TV ni buat apa? Isulah. Kira bos Sebelum kita go in depth lagi. Saya Saiful Nang, AA, lepas tu ada satu lagi Ustaz Syauqi, sekarang dekat Azerbaijan. Dan satu lagi Shibli. Ni 4 anchor ni sebenarnya kita kalau tak disebabkan lockdown, kita memang travel disebabkan kita ada travel company nama dia Recation. Jadi bila tak boleh travel, tadi tu kita asyik tengok je video-video yang kita dah pergi. Kita dulu biasa bila travel kita rakam video tapi nak edit tak tahu bila. Jadi masa lockdown tu kita ada masa. Bila ada masa tu kita tengok balik nak kenang nak kenang imbas ke belakang kita lihat semua tu. Kita tengok seronok, kita tengok kan. Lalu kita edit sikit. Lepas tu bila edit kita share. Lepas tu kita share orang tengok pula. Bila orang tengok tu kita pun jadi seronok lah, feel like celebrity sedikit kan. Dan kita continue buat lagi. Bila dah habis dah semua kita edit, masa tu kita fikir nak shoot apa lagi lepas ni. Tu yang pergi explore air terjun dekat dalam daerah kita sendiri. Jadi tu kalau kata saya punang buat apa, kita ni salah seorang daripada 4 anchor yang tadi tu. Kita ada pengasasnya 4 orang lah. Pengasas Rai TV ni. Saya salah seorang daripadanya. 4 founder lah total. Betul. Tapi sama rata tak ada macam aku bos, korang dengar cakap aku Tak adalah, kita lebih pada macam brothers lah. Brothers lah, bagus lah. Alhamdulillah bagus. Tapi dalam segi mendapatkan views tu, macam kita dah nampak you all punya YouTube ada 343,000 subscriber. Ramai tau. Baik. And then macam mana korang ada you guys ada buat macam marketing, contohnya strategi macam mana yang korang gunakan untuk dapat views yang banyak macam itu? Okay. Permulaan dia kita beralih daripada Facebook kepada YouTube ni. Jadi kita find out that media sosial ni dia ada behavior masing-masing. So game YouTube dengan game Facebook berbeza-beza. Jadi kita pun try and error, kita pun sendiri buat dan kita study daripada analytics yang kita dapat daripada YouTube. So kita study dan kita memerhati macam mana alam ini berbicara dengan kita lah. Alam exactly. Daripada comments kan, daripada feedback, testimony. Sebab kalau macam yang SN cerita tadi tu, kita even kita correct balik kita punya stock hard disk kita. Kita punya footage tu dan kita buat kita punya satu playlist dinamakan Sembang Terbang. Sembang Terbang. Yeah, exactly. So kita cerita kita punya experience, bagaimana kita travel around the world lah. Kalau macam mana nak naikkan tadi tu, kita memang betul-betul kita duduk kat situ, kita jeling kita punya analytics. Kita tengok apa sal yang kadang-kadang kan dia punya funny tu apabila yang ni video ni mesti tak ada, kita tak letak expectation apa lah. Kita just nak minggu ni kita nak keluar benda kan. Kita keluarkan lah yang ni lebih kurang saja campak. Yang tu pula yang naik. Jadi kita tak faham lah sebenarnya apa yang orang nak ni. Yalah. Jadi lagi kita nak faham lagi lagi susah nak faham. Jadi lalas apa kita buat? Kita buat suka hati lah. Lagi baik. Jadi yang penting kita seronok. Orang lain tak seronok tak apa. Itu Betul. Itu aku percaya. Macam playlist kita dekat New Zealand tu kan, kita buat yang tempat-tempat epic kita rasa boleh boom ni. Kali video content kita yang ajar asah pisau tu yang pergi viral. Wow. Macam kita kadang-kadang tak faham. Betul. Kita tak boleh predict ni benda kan. Betul. Tapi it's all about having fun lah orang kata kan. Macam you guys pun buat macam The Common Fox ni apa semua tu, you mesti ada hadapi perkara yang sama. Rasa ini artis kot, mesti fly kan, mesti fly punya kan. Tapi sometimes yang ordinary folk yang you bawa ke, kadang-kadang dia punya content lagi powerful. Betul. Lagi orang nak. Sama juga YouTube pun. Perangai dia orang ni dia macam perempuan tau. Dia unpredictable. Sensitif tu. Tapi kalau macam tadi AA cakap macam beza Facebook dengan YouTube, apa beza tu daripada kira viewers? Pasal kalau kita tahu YouTube dengan Facebook mungkin orang yang sama yang tengok. Apa beza Facebook kalau macam dari Facebook sendiri, kita tahu dia punya konsep dia macam tabloid. Orang suka benda-benda yang gosip. Tapi kalau YouTube ni dia search engine. Orang nak belajar how to. Dan at the same time benda-benda yang informatif yang orang cari. That's why kita kena tahu juga dia punya game dia dan juga orang kata karakter media sosial tu sendiri. That's why itu yang kita learn daripada apa yang content yang kita dah buat. Dan kita study. Bermakna kita macam kita dah upload dekat video, dekat YouTube tu, bukan kita park saja macam tu, tapi kita study dia punya feedback, dia punya testimoni. Yelah. Kalau ikutkan macam gender kan, kalau ada gender dalam social media,
saya boleh letakkan YouTube ni lelaki. Okay. Facebook ni Wanita. Okay. Sebab kalau mungkin disebabkan oleh those people yang follow kita, dia suka konten-konten yang pendek-pendek ni dekat dalam Facebook dan juga Instagram Reel. Jadi dekat YouTube ni orang yang ada masa panjang, yang kadang-kadang kena spend half an hour untuk tengok satu episod, yang itu lelaki. Itu yang kadang-kadang dia beza kat situ. Sebab tu kita kena ada dua-dua sekali. Sebab adil lah orang kata tu Bukan adil juga lah, tapi kita nak tap the market because you know dalam travel yang membuat decision to travel is the woman. Where to go, siapa nak pergi dengan siapa, semua tu ini woman. Tetapi yang bayarnya lelaki. Tapi biasalah tak semua macam ni. Nanti kalau ada ramai yang woman kita bayar sendirilah. Betul. Tarik balik kepada history of Rare TV Orang kata tu mulanya kalau nak buat konten tu nak kena ada kamera yang baik lah, inilah itulah. Tapi Rare TV diorang mulakan dengan apa? Dengan handphone ke, dengan apa ke? Cerita. Kita prefer dulu, saya teringat dulu experience kita buat NZ punya trip. NZ punya trip, New New Zealand. Zealand kan. Okay. Kita memang bawa kamera, kalau boleh semua yang ada kat studio tu kita nak bawa. Oh, serius Kalau boleh crane pun kita nak bawa tu, jeep arm tu yang besar-besar. Shot Kira lagi banyak lagi nampak profesional lah. Nampak profesional. Nampak real lah. Nampak real. Tapi in the end sebenarnya yang pakai handphone tadi tu yang lebih engaging. Sebab kalau handphone kan, kalau kata kita nak bawa kamera besar-besar, nak masuk museum ke ataupun masuk tempat orang ramai, nanti orang akan perhati saja kata where's your permit, apa semua, you dah dapat permission for shooting ke, susah. Jadi bila kita bawa handphone, kita masuk mana-mana pun semua tu, as long as people tak cakap stop, you cannot record here, semua tu, then kita tak ada masalah. It's better, dia punya pendekatan pula lebih baik. Kalau kata kita dah shoot, semua orang stop, kata it's better to say sorry than to ask permission from the asking permission. Betul lah. Jadi minta izin lagi susah, minta maaf lagi senang dari minta izin. Jadi yang tu pakai handphone boleh, tapi kalau kata pakai kamera besar-besar semua tu, confirm lah dia mesti kena minta permission. Dia kacau kan. Pasal dia nampak macam dah profesional kan buat kerja itu. Dan lepas tu bila kita dah ada permission, dia ada macam-macam restriction, dan nanti content kita tu nampak macam tak natural. Pasal zaman sekarang ni orang nak tengok benda yang real kan. Betul. Yes. Bila kita rekod pun macam kalau kita buat lawa-lawa pun orang macam mana nak layan kot. Betul. Kan. Tapi macam contohnya kalau korang pergi travel, kita tahu travel gunakan banyak duit. Macam mana tu korang funding tu diri sendiri? Permulaannya tu. Naik sampan ke macam mana ni? Okay, kalau tadi bermula dengan era pandemik tu, mostly kita menggunakan kita punya fund sendirilah. Kita menggunakan kenderaan kita sendiri semualah. Jadi kita start up dengan benda tu. Dan slowly bila kita dah ada kita punya our own platform ni, dah orang mula trust, dan juga dia dah ada orang kata followers, dan baru kita start go for sponsor lah, untuk fund kita juga. Okay. Total as of today, pada hari ni dah berapa banyak negeri yang korang pergi? Hey. Boleh kira tak? Susah nak kira tu. Susah nak kira. Banyak. Tapi kalau ikutkan kita punya playlist tu, rasa more than 10. Tapi that does not represent berapa banyak tempat yang kita pergi. Kerana kita sebenarnya lebih suka pergi satu tempat lama-lama. Sehingga kita boleh adapt dan juga assimilate dengan budaya tempatan. Betul. Kita boleh kenal orang-orang tempatan, dan kita boleh rasa masakan dia, dan kita boleh try pula nak imitate macam mana cara mereka masak. Ini cara kita lah. Kita tak suka jenis yang macam travel je, touch and go. Dan kita ada banyak tempat kita pergi, dan kita pun boleh canang dekat dalam kita punya social media, kita dah pergi ke 100 negara. Tetapi bila kita tanya 100 negara tu, setiap negara tu apa dia punya specialities dia, budaya dia macam mana, dia tak boleh nak jawab. Dia setakat pergi negara tu, ambil gambar dengan signboard, welcome to this negara. Tapi itulah social capital yang dia orang nak tunjukkan dekat dalam social media. Betul. Pada kita rasa macam waste of time. Yalah. Walaupun we got the quantity, tetapi kita tak dapat feel dia. Tapi dalam 4 orang ni dalam Rare TV ni, orang kata tu siapa yang plan for apa ni the next vacation selalunya? Konten lah. All of us. Memang kita sentiasa sit down. Sebab bermakna korang akan duduk 4 orang gitu, habis tu baru plan out.
Betul. Biasanya dia akan bergantung kepada kita punya induk. Induk kita ialah Raketion Travel. Dia sebuah travel company di Malaysia dengan Singapura. Raketion Travel ni. Dan daripada situ kita pun fikir which new trip yang kita nak launch. Because beza Raketion dengan travel agent, because we are not travel agent. Kita pergi contohnya macam kalau travel agent dia nak pergi ke Spain, dia kena dapatkan local operator di Spain. Lepas tu nanti dia yang buat semuanya dan kita sebagai agent tak tahu apa pun. Betul. Kita cuma jual package saja. Tapi kalau Raketion kita pergi ke Spain, kita akan study route dia, kita pergi sana dahulu, kita tengok sejarah dia dan kita yang bawa semua orang tu mengikut kemahuan setempat. Contohnya macam orang Singapura kan dia suka pergi tengok some cultural architecture dan juga history of the fallen and the uprising Abbasid contohnya lah dekat Spain. So kita bawa lah tempat-tempat tu. Kalau kata dia beza, dia culture kita berbeza. Kalau kata orang Europe, orang Japan contohnya, bila snowing dia masuk dalam rumah, kita bila snowing kita keluar daripada rumah. Kita keluar. Jadi berbeza. Kalau kita guna local operator, mereka akan buat pada culture mereka. Yes. Yang mana kadang-kadang apa yang kita suka tadi tu kita tak dapat, kita dapat apa yang mereka suka. Yalah. Saya pun minta maaf. Tadi cakap pasal company Raketion tu kan. Yelah, you dah cakap pasal perbezaan antara travel agency dengan Raketion. So maknanya contoh kita orang, yelah kita tiga ni boleh beli package untuk travel dengan Raketion lah contohnya. Boleh. Boleh lah. Boleh digalakkan. Yelah, digalakkan lah. Boleh pergi. Jadi pergi mana-mana ke atau korang ada schedule? Contohnya bulan ni pergi Spain, bulan depan pergi Italy contohlah. Ada schedule ataupun kita open trip. Open trip ataupun kita buat private trip. Kalau kata kita dah ada cukup, pasal kita punya trip pun tak boleh ramai-ramai, 10 orang, maksimum 12. Jadi kita boleh jadi macam family tau, family trip. Sebab tu bila kita RayTV ni, bila kita nak launch produk-produk baru ataupun tempat-tempat baru, kita mesti nak bagi tahu dekat orang kita ni berbeza dengan orang lain. Jadi caranya adalah kita buat travelog RayTV. Nanti orang tengok kan, best lah, best dia orang pergi ni macam ni, nampak gerik lah apa semua kan. Dia pun nanti bila kita buat meet and greet di Singapura ke, di Malaysia ke, nanti mereka datang. Mereka datang, dia jumpa sekali dengan personality, dengan kita panggil captain. Raketion dia tak ada tour guide, dia ada captain. Captain. The one yang arrange trip ni Pakai semua tu. armband lah. Captain armband lah. Kau boleh read my mind saja. Dia ada 4 lah. Macam tu lah dia punya apa nama tu, daripada situ kita start engage. Jadi Raketion ni bila kita RayTV bila nak buat pergi mana-mana tu, kita akan reflect balik apakah benda yang kita nak launch dalam Raketion. Faham. Pandai. Kira tu main business dia Of tau. course je. YouTube kira advertising je tau. Yes. Tapi YouTube dia pun dah buat duit. Of course saja. Alamak, bang, boleh apply tak masuk? Marketing out dia lah. Jadi kalau kata orang cerita pasal zero cost marketing, that is not impressive enough. Dia negative cost marketing means kita RayTV tadi tu adalah kita punya marketing arm for Raketion. However, that one dia dah self sustain, ada sponsors dan kemudian dia ada produk sendiri juga, macam merchandise kita apa semua tu. Jadi main business tapi YouTube pun ada penaja dengan merchandise tu kan, korang gerak sekali lah kan. Oh, that means macam Raketion. Kalau kita cakap pasal Raketion ni, dia kira macam dalam setahun ni, okay, tak mungkin bulan-bulan bukan sama negeri lah. Ya, memang. Oh, kira lain-lain. So korang macam contoh macam kita nak pergi Scotland, tengok bulan mana yang korang pergi Scotland, is it ataupun macam mana? Okay, kalau macam Raketion sendiri dia ada own product yang kita dah set. Okay, so kita panggil dia open trip tadi tu. Tetapi let's say you guys ada macam buddies dalam 10 ke 12 orang nak pergi luar daripada apa produk yang kita dah hidangkan dekat kita punya own website ataupun kita punya yang adalah sedia ada. Jadi kita boleh designkan. That's why tadi macam saya cakap tadi, kita ni captain sebab kita design A to Z. Yang bertanggungjawab on your punya kebajikan semua tu, all of it. Oh, that means kita plan letak ada 10 orang Yeah. Okay, guys, kita nak pergi New Zealand lah. Yeah. So korang akan plankan semua untuk kita. Exactly. Oh, cantik. Kan? Kira berapa hari semua boleh customize lah. Boleh. Siap dengan makan pun. Biasanya kita buat Asian food yang macam kita biasa makan, tapi kita fusion dengan material tempatan. Fusion Contohnya macam asam pedas, ikan salmon. Lepas tu salmon tu kita tangkap sendiri je tau. Kita pancing, kita tangkap, kita dapat. Lepas tu kena bayar.
Then kita masak asam pedas. Lepas tu tempoyak kepala ikan patin, ikan patin tak apa nama tu, kepala salmon ataupun trout, rainbow trout. Jadi kita fusionkan lah. Kat sana tak ada ikan patin kan. Jadi kita pakai rainbow trout. Alamak. Oh, lepas tu lamb. Kalau kata New Zealand tu kan dia punya New Zealand. Ya, New Zealand. Iceland. Semua lamb-lamb ni semua kita seronok lah bila kita boleh explore masakan. Okey, faham. Tapi dalam empat-empat ni semua ni kira memang pandai masak lah. Wajib. 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 Ya. Sebab semua pandai makan. Dia mesti kena pandai masak. Sebab tu kita jamin lah yang kita masak semua tu halal. Pasal kita sendiri yang masak. I see. Tapi memang before that korang memang dah pandai masak lah. Ataupun korang belajar time vacation ni. Dia sebenarnya macam ni. Si Faye masak ni asalkan jangan pahit dia. Jangan pahit. Kalau kata masin sikit dia kata this is the art of food. Tapi kalau pahit kita tak boleh nak bedak macam-macam lah. Pahit tu mana memang tak pandai masak. Jadi sebenarnya tak susah masak. Sebab tu kalau macam tanya Captain macam mana dia punya resepi dia. Jangan tanya. Wow. Tapi kalau kita cakap pasal konsep macam yalah, orang nak pergi travel, kadang-kadang orang pergi shopping, diorang nak jalan-jalan sana sini lah. Tapi kalau mengikut konsep Red TV, you guys macam lebih kepada outdoor kan? Tent di luar ni semua. Sama konsep yang kita kena ikut ke atau memang beza? Dia lebih customize lah. Customize, kadang-kadang kita yang datang tu ramai yang suka yang pakcik-pakcik, yang suka jenis yang suka santai-santai. Dia nampak tasik, lepas tu minum teh 2 jam. 2 jam. Abang Osman You got it bro. 2 jam aja tengok. Okay. Itu kalau ada pula orang yang suka adventures. Bila kita dah profilekan 10 orang, kalau kita profilekan, kita boleh layan satu-satu punya wishlist. Tapi kalau kata kita pergi trip 40 orang, letak tepi you all punya wishlist. Yang ada ialah template. Jadi itu tak best lah, tak seronok lah. Sebab tu kita sendiri, kita pun traveller. Jadi kita buat sesuatu yang traveller mahu. Okey, faham. Tapi aku nak tanya diorang kebanyakan yang join korang ni kira Join. Umur berapa tu? Agak-agak tu. Kurang berapa umur tu? Kalau ikutkan, kalau katakan graf yang paling tinggi sekali tu yang mencana, yang macam bukit tu kan. Yang paling atas sekali tu Mount yang Everest lah kira. 50 to 60 tu yang paling ramai. Serius Dia ada inilah golongan, because customized trip dia tidak murah. Jadi orang-orang macam ni dia dah dapat CPF dah keluar ke, CPF dia ataupun dia dah retire, dah tak kerja, duit ada masa, sihat. Jadi dia tak ada masalah. Dia rasa macam decide impromptu saja. Okay, aku nak pergi sini, okay, pergi dengan vacation, bayar, pop, pergi. Tapi ada juga yang 20s, ada 30s, 40s, semua tu ada, cuma dia tak ramai sangat. Memang our target market pun sebenarnya between 45 to 65 macam tu. Kira vacation ni kira more tu orang kata tu nature punya side tempat apa ni buat camp gitu lah. Yes. Tapi ada juga kita pergi tempat yang Town, apa yang cities, lepas tu yang venture into skydiving ke apa semua tu. Tadi pasal dia ada 10 orang, kadang-kadang ada 2 orang suka skydiving, yang lain tu semua suka minum teh 2 jam tadi tu. Macam mana Jadi kita bawa lah, kita ada captain dan co-captain. Jadi co-captain nanti dia akan bawa yang 2 orang nanti pergi skydiving. Yang lagi 8 orang nanti pergi bawa minum teh, makan minum teh. Berpecah lah kita kan. Kita boleh pecah dan kita cantum balik nanti dekat. Style lah Cool. Flexible. Tapi apa kata-kata contohnya pelanggan yang datang, contoh yang macam umur 50 sampai 60, kenapa diorang pergi kepada vacation instead of boleh pergi kepada agensi lain? Pasal korang ni darah muda lagi tau. Kan? Okay, pertama sekali bisnes kita ni adalah bisnes yang orang kata provide hospitality. The kind of range umur tu memang diorang sukakan satu layanan. That's why kita boleh customize. That's why kita boleh bagi flexibility ni, kerana kita pergi dalam small group. Okay. Tapi kalau kita pergi dalam big group, susah untuk kita nak cater lah benda ni. Jadi bila warga-warga sebegini nak travel, diorang sukakan kita layan dia orang. Kan. That's why bila kita dapat fulfill dia punya dreams, dia punya kehendak, itu yang diorang suka travel bersama dengan kita. Dia family hospitality. Family That means kalau pergi macam pergi 4-4, captain ni akan pergi jugalah.
Tak juga. Oh tak 4. Oh, tak juga. Kita sebenarnya dalam barisan kapten kita ada lebih kurang 25 kapten. Wow, Dalam ramai vacation. Tapi yang keluar dekat dalam Red TV ni dia 4 orang tu ulang-ulang. Dia cycle je semua tu. Tak semua orang kadang-kadang dia ni bagus nak bawa trip tetapi dia boleh beraksi depan kamera. Kita ni yang 4 orang ni yang paling poyo sekali lah. Oh, poyo. Dekat Singapura dia panggil apa poyo tu? Sempoi. Entah, tak pasti lah. Tapi poyo juga kan. You all tahu kan poyo. Tahu, faham, kan? poyo. Dia poyo ni macam dia dekat kamera dia tak malu lah. Tapi pada Oh, kita awal-awal dulu Kalau kat Singapura kira muka tebal je lah. muka tebal. Muka tebal. Selamba. Selamba. Selamba badak betul. Okey. Kita ni yang 4 orang ni yang paling selamba badak. Jadi dia depan kamera kan dia muka tak malu je. Tapi dulu kan kita awal-awal dulu kan bila kita dah angkat kamera kita nak buat vlog ke apa semua tu kan kita dah bercakap tiba-tiba orang lalu terus kita senyum kat orang tu kita letak simpan kamera malu macam kita rasa macam tu tau kita rasa macam kita ni orang gila tau dan orang kita rasa macam orang perhati je gitu tapi kita perasan je dia orang perhati je kata orang ni tak betul lah apa semua tu kita rasa ada malu lah tapi after a few times kita dah rasa lantak kau lah buat je kan. Yalah. Dah boleh buang lah kemaluan tu. Nanti susah buang kemaluan. Jangan macam-macam Kau dah buang ke? Dia sajat dulu nanti. Tapi aku nak tanya, kira macam mana korang break the ice every orang kata tu every vacation yang korang buat tu, macam mana korang break the ice with new people? Okay, kalau macam kita selalu ada sesi briefing lah before kita travel tu bersama dengan peserta. Kita akan brief dan juga kita akan ta'aruf. Ta'aruf ni maknanya kita akan saling kenal mengenal. Jadi kita akan kaji, kita akan orang kata bersila ni communicate with them. So kita getting to know each other. So captain kena memainkan peranan. Betul. So untuk break the ice supaya dia orang rasa selesa. So bila dah rasa selesa, itu sebab motto kita, we begin as stranger tapi bila kita end up as a big family. Start as a stranger and with like a family. Itu kita punya. My man. Sebab dia lagi pun bila kita buat benda ni customize, memang kita perlu ada certain macam meeting dahulu sebelum dia pergi travel. Pasal dia tak boleh travel dahulu baru meeting. Jadi dekat situ yang kita kenal profile. Acik suka jalan-jalan je. Acik suka makan aiskrim. Acik suka makan kambing. Acik semua ni. Acik tak boleh itu. Acik tak boleh ni. Semua ni kita dah profile kan. Jadi kita ni bila bawa dia orang travel ni, kita macam bawa mbah-mbah kita, nenek-nenek kita atau family kita semua ni yang pergi trip. Ini kencing manis. Yang ni tak boleh makan itu, tak boleh makan ini semua tu. Jadi ini daripada situ kita berkenalan. Ice break tu dah daripada situ. I see. Bermakna ada meeting dulu baru pergi vacation. Itu sebelum berapa lama tu? Biasa 1 bulan sebelum trip. Sebab tu trip kita walaupun kita pergi New Zealand katakan dah 10 kali ke 20 kali, tetapi tidak ada 2 trip yang sama. Semua tu dia akan profilekan mengikut siapa yang pergi tadi tu. Faham. Sebab nak kena check medical record semua juga kan. Nak kena tahu. Exactly. Tapi macam tak susah ke? Macam yelah, lain manusia ada lain perangai. Habis bila dah dekat sana tu ada je lah perangai masing-masing kan. Contoh dia macam orang ni tak nak lah, aku tak nak gerak, aku nak duduk sini lah. Macam Abang Osman, dia nak tengok laut 2 jam gitu. Habis kena satu macam asal kita buang masa ni kat sini. Ada tak sampai bergaduh dah kecoh gitu? Ada tak? Okay, sebab tu daripada mula sekali kita yang kena mainkan peranan. Kita akan break the ice tu. Kita akan nampakkan bila kita travel ni, tempat yang kita pergi ni tempat yang cantik. Tapi bila hati dah berbuku-buku kan, tak berlapang dada, pergilah tempat cantik, tempat tu takkan jadi cantik. That's deep man. Exactly. Deep tu. Betul. Kita deep sikit kan. Tapi itulah dia sebenarnya, bila kita travel kita kena always open minded dan juga kita kena ada toleransi. Bila ada toleransi, itu yang menjadikan trip tu smooth. Bukannya pada captain, tapi pada each of kita punya peserta. Kita selalu bagi tahu jugalah peserta-peserta kita ni, kata dalam kita punya plan ni ada plan yang kita tak dapat, tapi kita jangan lupa ada benda yang kita tak plan pun kita dapat. Dan bila kita sentiasa fikir aku tak dapat ni, kenapa dalam itinerary ada ni, contohnya macam tengok gunung Mount Cook. Dan bila kita sampai dekat situ, kita nampak Mount Cook daripada jauh pun dah tak nampak dah. Macam kita pergi lagi dekat memang takkan nampak lah. Sebab cuaca.
berawan apa semua tu. Jadi tak boleh, nak juga. Macam mana kita nak control weather? Betul. Jadi tu kita selalu beritahu, kita pergi ni kita plan. Tapi apa yang kita plan ni kadang kita tak dapat. Jadi Betul. jangan kita fikir yang kita tak dapat. Ada yang kita tak plan langsung. Ya. Tapi dapat. Contohnya pergi New Zealand, tak expect pun nak tengok aurora australis. Tapi tiba-tiba malam tu keluar pula aurora australis. Tapi dia lupa yang itu adalah benda yang tak ada dalam plan. Tapi dia asyik ingat yang dia plan tak dapat je. Jadi tu kena berlapang dada tadi tu. Yalah. Tapi perangai yang macam mana yang korang paling tak suka? Macam perangai macam tu lah. Perangai macam tu. Perangai yang aku nak juga. Oh, tapi ada. Ada. Kira apa? Itu Kira yang apa aku nak tau? actually. Tapi bukan safe. Baik deal. Tapi bukan Abang Osman lah. Abang Osman. Dan tu saya SY saya cakap apa, saya nampak kat video awak nampak itu kambing. SY siapa? SY SN. Tak perasan tadi. Okay. Maafkan saya. SN. Saya tu nampak video awak pergi ke negeri ni, ada satu kambing ni rambut center parting. Habis tu saya datang sini nak tengok tu kambing. Hari ni tak ada SN. Macam mana ni? Center parting. Center parting. Okay, Google je center parting. Rambut belah tengah lah. Kambing rambut belah tengah. Okay. Oh, that kind of people yang Yes. korang selalu atasi Kita apa pun sebenarnya semua orang ni dia kadang-kadang dia rasa macam okay, aku nak ni tak dapat, aku nak ni, dia complain. The best kita dengar je lah. Dengar komplain dia. Kita tak, kadang-kadang kita tahu it cannot be materialized. Tapi bila kita dengar dan mereka ni nakkan attention. Dan kita bagi attention sikit. Kalau kata makan kambing tu kita bagi lebih sikit semua tu. Jadi lepas daripada tu sebenarnya kita orang pun boleh nampak. Dan dia nanti bila balik pun kata kesian budak-budak ni hari tu layan kita orang macam-macam. Dan ujungnya dia pula minta maaf kat kita. Yang pentingnya kita ni lah kena sabar. Pasal dia orang paying customer juga. Betul. Diorang nak kena faham lah. Jadi berapa profit korang satu kepala Minta maaf saya kurang. Tak apa, nanti PM tepi. Tapi aku nak tanya sikit. Apa ni? Alamak, tadi aku nak tanya, aku ingat. Okay, tak apa. Lupa pula. Ada tak macam negative feedback yang pernah korang terima tak daripada korang punya? Dahsyat ideal ya. Ada tapi bukan Abang Osman lah. Tapi memang negatif ni satu benda yang kita tak perfect. Tak tipulah kalau kata selama 8 tahun kan kita buat benda ni tak ada negative feedback. There's some negative feedback memang kita betul-betul harap. Memang kita beri semua kita permudahkan mereka bagi feedback sehingga kita boleh dapat genuine feedback. Daripada situ kita akan perbaiki. We are not perfect. Tapi ada juga yang dia bila bagi channel semua tu untuk feedback tapi dia masih lagi nak feedback tu di dalam social media. Ada juga tapi kita dengar je lah. Tapi macam mana perasaan korang bila dapat macam feedback, aku dah kasih yang terbaik so apa yang diorang tak happy ni? Tak adalah. Kita sentiasa fikir terbaik kita pun mungkin dia tak suit certain people. Jadi we make adjustment. Tapi kita yang kita tak suka tu adalah yelah bukan kita je, ramai orang tak suka. Kalau kita dah bagi tahu, kalau tak sedap, tak bagus tu bagi tahu kita. Tapi dia nak bagi tahu public juga, kita rasa dia ni tak bagus lah. Dia tak bagi chance kat kita lah kan. Macam tu lah. Pasal expectation orang berbeza Yes. Kita pun tak tahu macam mana. Sebab manusia ni pun kompleks kan. Kompleks betul. Throughout korang punya since korang start tu dari pandemik sampai sekarang, what are the struggles yang korang face? Selalunya kita nampak the happiness of Rare TV ataupun Rarecation ni semua. Tapi what is the struggle yang korang selalu face? Kalau pada saya nanti AA akan jawab. Tapi pada saya kita selalu lost our drone. Masuk air. Drone hilang Drone dia lost, dia langgar pokok, jatuh masuk dalam tasik semua tu. Itu one of our struggle jugalah. Okay. Mahal lah hilang gitu pecah. Dia yang selalu crash kan. Aduh, Aaron. Struggle adalah untuk kita nak maintain relevant lah. So itu antaranya. Tapi we believe that that's why kita bring our name Rare TV, Rarecation. Kita tak bring name individu. Jadi yang paling penting adalah kita akan always keep improve. Always keep improve. Dan juga kita akan cuba develop our orang kata faces yang baru. Ya. So macam tadi tu kita nampakkan kita bermula 4 orang.
tapi kita akan always develop anak-anak kita. So anak-anak kita ni yang daripada RPWP tadi, Rumah Pengasih Warga Prihatin, untuk kita kedepankan. To expand lagi Expand. Yeah. I see. Bolehlah collaborate kita. Foxcation pun ada. Foxcation. Foxcation. Oh itu brand baru. Okay, kita ada banyak lagi soalan nak tanya, tapi kita akan bawa ke next episode. Boleh? Boleh. Tapi podcast ni ditajakan khas oleh My Luster Bodyguard Fat Burn, yang boleh menolong korang bakar lemak. Tengok vacation makan Fat Burn boleh bakar lemak. Of course. Rasa jalan lah. Betul. So korang boleh follow mereka di Instagram @myluster.mylife ataupun di Facebook, TikTok @myluster, ataupun boleh hubungi mereka di 6275 4123 6275 4123. So tunggu apa lagi guys? Gunakan promo kod TCF untuk mendapatkan diskaun sebanyak $5. So promo kod ini akan berakhir hujung bulan Februari ini. Bodyguard Fat Burn akan membakar babat anda.